Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatul anbiya wal mursalin ila ashabil kiram tabi'in ba'da tabi'in arba'atin a'immatil mujtahidin wal muslimin wal muslimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فتحنا فتحا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Tuan muslimin muslimat dan hadirin jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah kita sambung lagi malam ini muzakarah kitab kita Fadilatul Faraid pada muka surat yang kelima dengan katanya musannaf kita rahimahullah, dan dalil atas wujud Allah Ta'ala itu istilah, dan dalil atas wujud Allah Ta'ala itu, dalil atas masalah, dalil atas kharijiyah, bukan dalil atas nama. Kalau sifat tu nama dia wujud, nama sifat wujud. Wujud bukan wujudi, hanya amrun yang i'tibari saja. Wujud tu bukan wujudi. Wujudi ain zat. Kalau wujud nama sifat, dia tak sama. Maklum yang tuan-tuan kita dah sebut banyak kali dah. Itlaq kata wujudi, mafhum daripada wujudi itu ialah zat Allah fil kharij. Maknanya amrun khariji. Benda di luar. Makna di luar ni maknanya diri zat Allah Ta'ala. Bukan kata di luar tu maknanya luar alam. Tak. Amrun khariji, masadak, murad, mafhum, itu diri benda. Nah, kalau kita kata lembu, mana diri dia? Ada dalam bendang. Orang
kita nak sembelih tengkok lewat korban ni, waktu lembut. Masodah dah. Ain dia, amrun khariji dia, kaki empat dia. Bila sebut kata wujud, masodah dia mana? Zat Allah. Itu pendapat Abdul Hasan Asy'ari. Dalam mazhab kita di Sunnah wal Jamaah, al-wujud, wujud itu ialah zat al-wujud, diri zat Allah Ta'ala yang ada. Ini dalil kat mana? Dalil atas kharij. Dalil ada zat Allah Ta'ala, bukan dalil ke nama. Nama tak berhajat kepada dalil, tak perlu kepada dalil nama. Hak berhajat, hak perlu kepada dalil. Hak belah kita nak selamat iman kita ni daripada berlaku khilaf ulama, ialah atas zat Allah Ta'ala. Apa dalil kita nak kata setelah mana kita i'tiqadkan bahawa zat Allah Ta'ala yang ada? Apa kita nak kata nisbah kepada dalil? Sebab dalil benda wajib. Ini benda wajib syarak. Makrifah Tuhan ada dua hukum. Disebut kata makrifah Tuhan tu dua hukum. Satu hukum syarak, satu hukum akal. Bab makrifah Tuhan ni sabit dua hukum, satu hukum syarak, satu hukum akal. Jadi hak sangkut dengan hukum syarak ada kira dosa pahala. Kenal Tuhan, kenal makna sifat-sifat Tuhan, boleh pahala. Tak kenal, tak erti makna sifat-sifat Tuhan, boleh dosa. Itu kata ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Disebut pada hukum syarak. Begitu juga nak erti dalil atas sifat-sifat Tuhan itu wajib. Wajib apa? Syarak. Ada hukum dia, hukum syarak. Yang keduanya ialah hukum akal. Apa dia hukum akal? Dia sebut kata makrifah Tuhan hukum akal, maka kena kepada tiga bahagi. Wajib, mustahil, harus. Tu kita dah sebut selalu wajib apa dia? Nisbah takrif Melayu. Jangan takrif Arab. Takrif Melayu, orang Melayu kata ataupun faham daripada bahasa Arab, takrif Melayu kata barang yang tetap ada dan barang yang tetap sungguh. Hak akal kita fikir, akal kita terus buat keputusan kata mesti ada ataupun mesti sungguh. Contoh macam wujud. Sungguh ada zat Allah Ta'ala. Mesti ke tak? Mesti. Itu hukum akal. Serupa dengan sifat salbiah. Mesti. Mesti apa? Mesti tak ada mula dan ketiadaan mula ada zat Allah Ta'ala. Baqa' mukhalafah itu mesti ada, mesti sungguh. Nama dia wajib akal. Kalau mustahil akal tak? Barang yang apabila kita fikirkan dengan akal, setelah kita berfikir dengan akal, akal kita terus hukum kata mesti tak ada dan mesti dak. Dua tu, tak ada, dak. Nah, sungguh ada sungguh, tak ada, dak. Sebab hukum, nak letak hukum mesti kena pada waktu, kena bagi masuk elok. Sopa kita kata skru lah. Kita ambil skru tu, kalau kita tak kena seh dia, imam dia longgar, imam dia tak masuk. Macam tu juga kita nak letak hukum, letak bagi kena. Hak barang ada kena letak bagi nisbah hukum ada. Hak barang sungguh kena letak, kena bagi kena nisbah hukum sungguh. Barang ada kena kata lawan dia tak ada. Kalau barang sungguh kena kata lawan dia tak. Ada lawan dia tak ada, sungguh lawan dia tak ataupun tidak. Ataupun bahasa kita lah ni tak, bahasa Kuala Lumpur taklah bahasa sini. Tak, tidak ataupun tak. Tu hak kita dah sebut selalu. Baik, hak tu paling-paling tak ada pun ingat bila sikit istilah dia tu. Kata musannif rahimahullah, ni kita nak ambil dalil atas apa ni? Dalil atas diri zat Allah Ta'ala yang bersifat wujud. Dan dalil atas wujud Allah Ta'ala. Dalil apa ni? Dalil akli, dalil akal, dalil nisbah kepada ta'aqulil akli, nisbah kepada fikir akal. Akal kita fikir, bukan semata-mata logik, tuan-tuan. Kalau kata nak kata logik, akal pun tak sedap dengar.
Nah, kalau orang hari ini dia faham, kalau kata logik akal ni dia faham Greek Yunan, falsafah. Itu tidak benar. Tohmahan yang ditohmah oleh satu golongan dikenali dengan Khawarij, sebahagiannya adalah Khawarij yang mengatakan sifat 20 ini adalah pahaman yang terbit daripada golongan falsafah Greek Yunan yang diasaskan oleh orang-orang kafir, orientalis. Bukan logik akal yang dikatakan ataupun seperti mana yang disebut oleh golongan itu. Tapi apa yang kita katakan ta'aqulul aqli, nisbah kepada fikiran akal ini berdalil dan berasaskan kepada rujukan Al-Quran dan hadis. Mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun la'allakum tatafakkarun. Taqilun dalam Quran semua akal, ya ulil albab, ya ulil absar, semuanya itu menghala dan menjurus kepada hati manusia dan juga akal manusia. Mana nak kenal Tuhan tak boleh dengan perasaan. Berbeza dengan orang kafir. Pernah kita sebut dulu, orang kafir buat pengakuan atas wujud Tuhan melalui perasaan tetapi bukan akal. Kita orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, mengakui bahawa ada Tuhan yang menciptakan alam ini yang bernama Allah dan lain daripada nama-nama Allah itu. Dengan akal kita, bukan dengan hati, dengan perasaan kita. Bukan dengan semata-mata perasaan. Contoh macam kita tutup mulut, tutup hidung, tak boleh menyawa. Bila tak boleh menyawa, sekali mati. Itu dalil kata ada Tuhan. Itu fahaman orang kafir menentukan wujudnya Tuhan. Tapi kita tak. Kita orang Islam, orang yang beriman, wajib dalam hati kita mengakui ada Tuhan berdasarkan kepada setelah apa yang kita fikirkan dengan akal, berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil atas wujud Allah. Wujud Allah. Allah tu madlul lah, Allah tu. Allah tu maknanya madlul. Dalil madlul. Bila kata dalil, mana madlulnya? Allah. Jadi kita nak ambil madlul itu. Kita nak buat pengakuan atas madlul itu, mesti kena ada dalil. Iaitulah kata musannaf, segala makhluk ini. Umum. Mana dalil akalnya? Segala makhluk ini. Ini dalil umum. Segala makhluk ini jadi dalil. Habis bila sebut kata segala makhluk ini, ambil daripada Nur Muhammad pada masa imkan. Nah, pada masa imkan itulah masa yang boleh dijadikan Allah Ta'ala akan makhluk bermula daripada Nur Muhammad SAW sehingga terjadi sekalian alam. Habis dah jadi sekalian alam ni, nama dia mungkin. Sempadan ataupun kita kata batu sukatan. Kalau orang Kedah sana dia kata batu terap. Orang Tawah dia kata batu terap. Sempadan antara azali dan juga imkan ialah Nur Muhammad. Azali dan imkan itu perbezaannya ialah Nur Muhammad. Makna kata bila ada saja Nur Muhammad itu, bila terjadinya Nur Muhammad itu, bila sabitnya Nur Muhammad. Nah, lagu mana hakikat Nur Muhammad? Wallahu a'lam. Serah kepada Allah. Walaupun berlaku khilaf di antara ulama kita sekalipun, di dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah sekalipun berlaku khilaf. Ada yang mengatakan Nur Muhammad ini tidak wujud. Ada yang mengatakan Muhammad ini sabit, bersabitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtul aflaka. Maka kita berserah kepada Allah apa yang kita nyatakan ataupun apa yang kita perhatikan daripada perkataan dan hujah-hujah yang disebutkan oleh para ulama. Maka Nur Muhammad itu sebahagian daripada akidah dan i'tiqad mereka-mereka yang berpegang kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun ada juga segelintir daripada ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah yang hanya sebagai minoriti yang menolak pendapat tersebut. Tapi majoriti ulama kita membuat pengakuan yang sabit dan Nur Muhammad. Itu dinamakan imkan. Apa dia imkan? Masa yang boleh terjadinya dan berlakunya mungkin. Apa dia mungkin?
barang yang ada selain daripada zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Sifat Allah itu maknanya mungkin. Hak boleh ada, hak boleh tak ada, namanya mungkin. Bila dah ada, nama dia makhluk ataupun aghyar ataupun hawadis. Hawadis pun termasuk juga nama dia. Hawadis, makhluk, aghyar itu nama bagi benda yang pada asalnya itu adalah mungkin. Apa dia mungkin? Boleh ada, boleh tak ada. Bila dah ada, nama dia makhluk ataupun nama dia hawadis ataupun nama dia aghyar. Kan? Itu nama. Ini benda kita ni, benda alam ni. Arash, kursi, qalam, syurga, neraka, sirat, apa semua tu. Kita langit bumi ni, segala makhlukat ni, ini dinamakan sebagai hawadis ataupun makhluk. Apa benda yang boleh ada, boleh tak ada. Tiba-tiba jadi ada, maka tak boleh ada dengan sendiri, melainkan ada yang menciptakan. Baik. Jadi dalilnya segala makhluk ini. Makhluk ni makhluk. Disebut kata makhluk ni apa dia ni? Habislah. Satu istilah tuan yang kita perlu faham. Bila sebut kata makhluk, dia dua lah. Istilah ni mesti kita semua kena ingat. Bila sebut kata makhluk, dua. Jirim, Arab. Ataupun nama alam. Dia sebut kata alam. Apa yang alam? Dua lah. Jirim, Arab. Jirim, Arab. Jadi dalam jirim tu maklumlah ada jisim. Dalam jirim ada jisim. Dalam istilah jirim ada jisim. Lalu disebut di sini sebagai segala makhluk itu termasuk dalam bukti ataupun dalil atau wujud Allah. Maknanya sama ada jirim ataupun jisim ataupun arwah, dia borong sekali jadi dalil atau wujud Allah. Dia tak ada sekat-sekat lah. Dia tak ada nak bahagi kata ni jisim sahaja, bukan jirim dah. Bila sebut kata dalil makhluk, makhluk jadi dalil atau wujud Allah, habis borong semua. Jirim, jisim, arwah. Sebab jirim, jisim ni umum khusus. Tiap-tiap jirim itu tak semestinya jisim. Tiap-tiap jisim itu jirim. Kan? Bila kata jisim, mesti jirim. Bila kata jirim, tak semestinya jisim. Kerana jauhar firik dan jauhar mujarrad itu bukannya jisim. Hanya jauhar murakkab saja yang dikatakan jisim. Ini jauhar murakkab. Ni hak jauhar bersusun, berketui. Benda berketui ni nama dia jisim. Benda berketui nama dia jisim ni. Hak ni nama dia jisim. Tapi kalau atom tak nama jisim, atom nama jirim. Kuman tu halus sangat tu. Kuman hak halus tu pun jisim lagi, bukan jirim. Kuman tu hak halus. Hak kita ada tengok dengan mata, tak nampak, kena pakai teropong pun tak mana nampak. Hak tu pun dia ada atom-atom dia. Hak tu diri dia pun ada atom-atom dia. Lepas tu bagaimana rupa jirim ni? Wallahu a'lam. Lagu mana rupa jauhar firik ni? Wallahu a'lam. Hanya pada i'tiqad. Jadi i'tiqad kita bahawasanya sebahagian daripada makhluk Allah ialah jirim. Apa jirim? Satu benda yang halus, yang bertempat di dalam alam ini, yang tak dapat dibahagikan. Itu maknanya jirim. Jadi dia itu pun makhluk Tuhan juga. Bila kata dia pun makhluk Tuhan, maka Tuhan bukan macam dengan jirim. Kalau kata Tuhan tak bersusun, maknanya Tuhan ni terlalu halus. Tak, Tuhan pun tak terlalu halus seperti mana jirim. Kerana jirim itu sebahagian daripada makhluk Allah. Maka kita kena reti dalam bab ni bahawasanya bila sebut kata makhluk, meratai jirim, jisim, arah. Itu pak, istilah tu tak boleh terjemah dah tuan-tuan. Kena sebut bahasa Arab. Lagi tuan-tuan ada juga orang kata Ustaz tak boleh faham tak tauhid, payah lah. Semua ada orang tu kata tu kan. Ngaji ke mana ni tauhid ni tak boleh faham ni, payah ni. Jirim, jisim, arad, wujud wajib, istihalah, mustahil, jawaz, jaiz. Jadi istilah ni tuan-tuan tak boleh ubah. Semua orang duk mengeluh lah tuan-tuan. Ada satu dua tempat duk mengeluh. Payah lah dia tak boleh faham kan.
Kalau kita mengaji, kita dengar tuan, contoh kita dengar malam ni lah, kita sebelum ni kita tak boleh dengar, kita tak bisa dengar. Tiba-tiba bila kita dengar, kita tak faham, dengar lagi. Tak faham lagi, lagi. Tak faham lagi, lagi. Jangan tak faham balik. Tak faham balik rugi kita. Itu kita lah yang tak menggunakan sebaik mungkin akal itu. Sebab apa? Sebab istilah ni tak boleh ubah. Jirim, jisim, jauhar, firik ni nak ubah macam mana? Kita pinjam istilah tu daripada ulama-ulama, bawa masuk main dalam kitab kita bahasa Melayu. Ni pun nasib baik. Syekh Ahmad Petani ni dia karang kitab tak minta duit sekupang pula kita. Kita boleh ditumpang mengaji juga kan. Kita boleh ditumpang mengaji kitab Faridah ni, kita boleh ditumpang mengaji kitab Misbah, kita boleh ditumpang mengaji kitab Baqarah, kita boleh ditumpang mengaji kitab Risalah Tauhid. Bahasa Melayu. Buatnya ulama-ulama kita dulu tak mengarang kitab dalam tulisan Jawi ni, kita nak reti mana, nak kenal mana Tuhan kita. Tak boleh kenal mana Tuhan. Sebab itulah antara keperluan ataupun kewajipan kita ni bersyukur. Ataupun kita ni menghargai setiap jasa yang telah dibuat ataupun jasa para ulama kita yang sampai kepada kita hari ini. Ni kita Jawi ni jangan buat mungkap main. Orang Kedah kata, jangan buat mungkap main dengan kita Jawi. Apa dia makna mungkap? Jangan pandang sebelah mata. Kita Jawi. Berapa orang kita pekoh lah. Kita Jawi, kita pekoh ni tuan. Kalau kita boleh pegang satu dua kitab. Contohnya dalam bab ibadat, kita pegang kitab Muslim. Bab semayang, kita pegang kitab Muslim ni, pegang betul-betul ini. Ataupun kita pegang kitab Matla'ul Badri, kita pegang betul-betul ini sampai kita laik. Betul ya orang Kedah kata. Orang sini kata apa dia? Laik ni orang kata apa? Orang sini kata apa? Laik ni benar lumat. Mengaji sampai lumat, sampai faham, menguasai segala masalah dan khilaf-khilaf yang ada dalam kitab fiqh tu. Kita mengaji tauhid sebuah, fiqh sebuah, tasawuf sebuah, kitab Jawi. Mana dah. Silat-silat orang mengaji kitab Arab tak boleh reti lagi permasalahan ataupun khilaf-khilaf yang ada dalam kitab-kitab Jawi. Belum tentu orang mengaji kitab Arab dia boleh baca kitab Jawi. Tapi wali orang mengaji kitab Arab, orang mengaji kitab Jawi, bila suruh kitab Arab, insya-Allah dia boleh baca. Tapi dia reti Arab lah. Dia reti Arab lah. Boleh dia begitu. Baik. Jadi apa dia yang kata makhluk ni tuan-tuan? Ambil jirim Arab. Sudah. Apa dia yang kata makhluk? Jirim Arab. Makhluk ni tak banyak tuan-tuan. Dua benda. Jirim Arab. Senang. Apa dia jirim? Jauhar. Kena sebut pula jauhar. Ada berapa jauhar? 3. Jauhar firik, jauhar mujarrad, jauhar murakkab. Kita sebut selalu dah. Kena ingat selalu lah. Bila sebut kata jauhar, kena ingat selalu lah. 3. Jauhar firik, jauhar mujarrad, jauhar murakkab. Apa dia jauhar firik? Atom. Lagu mana atom? Tuan-tuan dah reti. Saya pun tak reti ingat. Mengaji makulat baru reti. Atom ni apa dia? Halus sangat. Kuman tu bukan atom ni, bukan yang jauhar firik ni. Lagi jauhar mujarrad, siapa dengan malaikat, siapa dengan roh, siapa dengan jin. Segala jin. Jin tu termasuk dalam jauhar mujarrad. Dia tetap bertempat, tetapi hakikat jin dia tidak menolak. Siapa dengan kitab, dengan kotak tisu ni dia menolak. Dia menolak ni. Dia nak duduk tang ni tak boleh, tisu nak duduk tang ni tak boleh, dia mesti menolak. Itu orang panggil jauhar murakkab yang ketiga. Yang ketiganya jauhar murakkab. Tapi kalau jin dah ada lintah gitu, syum. Roh duduk dalam jasad kita ni. Roh duduk dalam jasad kita. Roh duduk dalam jasad kita ni, dia tumpang ke dia diri yang asli? Kita kena faham roh tu. Kalau kata roh dalam jasad kita dia tumpang, maknanya roh tu sifat. Kalau roh tu duduk dalam jasad kita, roh tu tumpang kita, maknanya roh tu sifat. Kita zat. Habis tu kalau roh keluar, mana zat dia? Faham tak maksud saya? Faham tak maksud kalam ulama? Bukan maksud saya lah, kalam ulama. Ulama kata, ulama kata apa? Dia tanya soalan. Roh tu zat ke sifat? Roh tu zat ke sifat? Kita nak jawab gini tuan-tuan.
Kita kena pakat jawab kata ruh tu adalah zat, bukan sifat. Kerana diri ada ruh dalam jasad kita itu bukan seperti tumpangnya arak kita, bukan. Diri ada ruh pada jasad kita tu bukan diri seperti mana tumpangnya arak pada zat. Seperti mana hijau duduk di kotak, kuning di pisang, putih di retas, sejuk di air, masin di garam, manis di gula. Bukan macam tu. Tapi diri adanya roh di jasad itu sebagai satu alat ataupun sebagai satu sabab untuk menghidupkan akan tubuh badan manusia. Yang mana roh itu ialah diri zat yang hakikatnya ialah jauhar mujarrad. Apa dia jauhar mujarrad? Ada di dalam tubuh badan kita roh, tetapi dia tidak menolak diri kita keluar. Dia roh masuk, dia berjeliara, dia masuk ubi. Serupa dengan ayam dalam batang kayu kan, dia masuk, dia masuk elok, roh dia masuk main. Dia tak serupa dengan kita tambah gula dalam ayam. Ayam duk sekerat ni, kita ambil gula, tertuang masuk. Ayam tu banyak tu ya, gula pun banyak tu. Tapi pasal apa? Bila kita buh gula, ayam dia melimpah. Bila kita buh batu dalam ayam melimpah. Jadi roh tadi bukan macam gula masuk ayam. Kalau roh tadi ibarat seperti mana gula masuk dalam ayam, berarti jasad kita akan pecah-pecah. Pasal apa? Pasal dia menolak, dia merempuh. Dia akan menolak, merempuh dan mengkeh. Orang kata dia keh. Dia menolak, dia mengkeh. Tak boleh. Itu bukannya. Sebab itulah roh ni adalah jauhar mujarrad. Sebab tu kita kena faham roh bukan sifat, tapi roh adalah zat. Itu zat. Cerita jauhar lah tu lebih kurang. Lagi kata musannaf rahimahullah. Jadi segala makhluk ni, kita tengok segala makhluk ni, kalau kita tak dengar huraian guru-guru kita lah, tak erti nak huraian ni. Apa dia yang kita faham makhluk apa dia? Benda yang Tuhan jadi. Sekadar tu saja yang kita faham. Tapi kalau habis-habis dalam lagi tu, kita tak erti dah nak huraian. Melainkan kita kena pergi menajah dengan tutup guru. Bawa kita pilih lah cari tutup guru pergi menajah. Rupanya tu dia lah, dia punya hurai lagi, pecah lagi. Kena hurai maklumat tu tuan-tuan Allah. Mengaji maklumat ni sampai pening. Orang kata duk mengaji berapa ada pening-pening. Memanglah nak kenal Tuhan memang kena pening. Tak pening tak kenal Tuhan ni. Kena pening. Nak kenal Tuhan ni dia kena pening. Pasal apa? Pasal hakikat Tuhan tak boleh kenal. Bagaimana? Hakikat Tuhan tak boleh kenal. Betul. Lagi kata masalah, kerana ia makhluk ni mungkin. Kerana ia makhluk ni mungkin. Apa dia mungkin? Apa dia mungkin? Arti mungkin patut ada dan patut tiada. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Asalnya begitu. Asalnya mungkin ni boleh ada, boleh tak ada. Asalnya gitu. Boleh ada, boleh tak ada. Itu nama dia mungkin. Mana diri patut, diri boleh tu. Boleh belah, dia terima belah ada, dia terima belah tak ada. Bukan makna kata terima belah ada tu makna asal dulu tak ada, terima belah tak ada asal dulu ada. Bukan makna dia gitu. Maknanya bila sebut kata mungkin ni, dia terima kedua-dua belah pihak. Terima kedua-dua belah pihak ni. Asal mungkin ni memang tak ada. Tiba-tiba boleh diberatkan belah ada ataupun boleh dikekalkan sebelah tak ada. Nak berat belah jadi ada pun boleh, nak kekalkan terus tak ada pun boleh. Ataupun setelah ada itu ditakdakan dia pun boleh. Tapi bila dah ada, dia tak nama mungkin dah. Dia nama makhluk. Bila dia tak ada, boleh tiada, itu nama dia mungkin. Boleh ada nisbah kepada dulu dia tak ada. Boleh kekalkan ketiadaan dia nisbah asal memang jenis tak ada. Itu maknanya mungkin. Bila kata hak ada macam kita lah ni ada hidup elok lah sampai masa kita mati. Sampai masa kita mati. Sampai masa kita mati.
Itu orang nak panggil apa pula? Orang nak panggil apa dia pula? Nak panggil apa? Mungkin. Itu nama dia apa? Baharu. Nama dia baharu. Ambil istilah umum. Ataupun nama dia apa? Ataupun nama dia makhluk. Ambil istilah umum terus. Istilah umum. Sebab apa? Pasal asal tak ada, kemudian ada, kemudian tak ada pula. Tak ada tu pergi mana? Sebab dimatikan, dibinasakan oleh Tuhan. Kerana kita tak bersifat dengan tidak. Ada kita tak bersifat dengan tidak. Ada Tuhan bersifat dengan tidak. Tiap-tiap yang sabit qidamnya mustahil adamnya. Itu asal kaedah. Tiap-tiap yang wajib bersifat dengan qidam mustahil adam. Jadi adam kita tak mustahil. Ketiadaan kita tak mustahil. Ketiadaan kita harus. Kenapa? Kerana ada kita tak bersifat dengan wajib tidak. Ada Tuhan, ada zati bersifat dengan wajib tidak. Bila wajib tidak, mustahil adam. Bila mustahil adam, maka baqa'lah zat Allah Ta'ala. Dia kilas-kilas sikit. Tapi yang sebenarnya mudah saja. Dia kilas sikit dia. Tiap-tiap yang wajib qidamnya mustahil adam. Itu kaedah. Tiap-tiap yang wajib qidam. Apa dia qidam? Tiap-tiap yang wajib qidam, yakni adanya itu tidak didahului oleh ketiadaan, maka mustahillah atasnya itu fana, iaitulah kebinasaan. Maka binasa kita tak mustahil, bahkan binasa kita itu wajib. Sebab apa? Dalil firman Allah Ta'ala. Nah, kullu man 'alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dinamakan wajib aridi sabit Quran. Itu binasa kita wajib, bukan wajib syara, bukan wajib adat, bukan wajib akad, tapi wajib aridi binasa kita. Gitu. Lagi kata musannaf rahimahullah, kerana ia makhluk itu mungkin. Apa yang mungkin? Artinya patut ada dan patut tiada. Patut. Bila kata patut ni imkan lah. Boleh ada, boleh tak ada. Barang yang boleh ada, boleh tak ada, itu nama dia mungkin. Masa yang patut boleh ada, boleh tak ada, mungkin, itu nama dia imkan. Tuan-tuan ingat istilah tu. Dan tiap-tiap mungkin itu, apa dia mungkin? Tiap-tiap mungkin itu lagu mana? Tak dapat tiada bahawa ada baginya yang mengadakan dia. Tak dapat tidak. Apa dia tak dapat tidak? La budda yastalzimu. Maknanya yastalzimu, melazimi, mewajibkan, mesti. Tiap-tiap yang mungkin itu, tiap-tiap yang mungkin itu, yang asalnya itu ialah diri mungkin, tak dapat tidak bahawa ada baginya yang mengadakan dia. Itu iktibar mana? Iktibar nak jadi ada. Asal mungkin, bila dia nak jadi ada, mesti kena ada yang mengadakan. Yang mengadakan tadi ni nisbah kepada diri mungkin. Nisbah kepada diri mungkin itu boleh ada, boleh tak ada. Kalau nisbah kepada perbuatan Tuhan tu pun tak wajib. Nisbah kepada perbuatan Tuhan wajib tak? Tak wajib. Sifat PM Tuhan tak wajib. Jadi kalau kita fikir dengan akal, tak dapat tiada bahawa ada baginya yang mengadakan dia. Diri ada mungkin tu mesti kena ada yang menjadi. Maka mesti sini. Diri ada mungkin mesti kena ada yang menjadi. Siapa yang menjadi? Tuhan. Maka Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Diri menjadikan kita itu adakah wajib ataupun harus? Itu kita nak sebut tu. Sebab apa? Sebab dia kata sini tak dapat tiada bahawa ada baginya yang mengadakannya. Maka kalimah tak dapat tiada itu memberi faham kata yastalzim, memberi faham kata wajib. Maka mesti ada yang menjadikan.
Mesti nisbah mana? Bukan kata mesti nisbah perbuatan Tuhan. Bukan kata mesti itu nisbah kepada diri mungkin. Mesti bukan nisbah kepada perbuatan Tuhan, tetapi mesti itu dinisbahkan kepada diri mungkin. Maksud dia, asal benda itu tak ada. Mana boleh ada dengan sendiri kalau tidak ada yang menjadikan? Bukan kita tilik kepada perbuatan mesti itu adalah perbuatan Allah. Bukan makna kata Tuhan wajib menjadikan baru boleh ada. Nah, sagi faham kata Tuhan wajib menjadikan alam ini dulu baru boleh ada. Perbuatan Tuhan tak wajib. Diri kita adalah mungkin. Maka perbuatan Tuhan tak wajib. Sagi kita hukum kita perbuatan Tuhan wajib, rosak akidah. Perbuatan Tuhan tak wajib. Nah, jawaz Tuhan wajib bagi Tuhan. Nah, jaiz tak wajib bagi Tuhan. Jawaz wajib bagi Tuhan, jaiz tak wajib bagi Tuhan. Sifat harus Tuhan wajib bagi Tuhan. Nah, sifat harus Tuhan wajib bagi Tuhan. Apa dia? Boleh menjadi. Bukan wajib. Menjadi itu tak wajib, tapi boleh itu wajib. Tu. Antara sifat Tuhan yang wajib kita i'tiqad ialah boleh menjadikan akan tiap-tiap suatu daripada mungkin. Yang tu yang kita wajib i'tiqad. Tapi kena faham lagi, yang mana satu sifat Tuhan? Menjadikah ataupun boleh menjadi? Tu. Kalau kita kata boleh menjadi, itu dikatakan wajib, termasuk sekali dengan menjadi. Kerana kalau kita kata menjadi pun wajib, maka berubah hakikat Tuhan. Sebab apa? Menjadi tak wajib, tapi boleh itu wajib. Menjadi makhluk itu hanya harus saja bagi Tuhan. Takut sini kita silap faham dan salah faham, kerana kalimah di sini tak dapat tiada bahawa ada baginya yang mengadakannya. Tak dapat tiada bahawa ada baginya yang mengadakannya. Maknanya mestilah ada yang menjadikan. Maka mesti itu kena kepada perbuatan Tuhan. Kena kepada sifat boleh Tuhan, bukan kena kepada perbuatan Tuhan. Kalau perbuatan Tuhan harus sahaja. Perbuatan sama ada belah menjadikan, ataupun perbuatan sama ada belah meniadakan, sama ada belah mengubahkan, ataupun sama ada belah mengekalkan. Itu semua harus bagi Tuhan. Ijad, i'dam, ibqa', taghyir, semua yang harus bagi Tuhan, tak wajib. Tak wajib. Habis. Tak dapat tiada bahawa ada baginya yang mengadakan dia, atau kerana ia makhluk baharu. Artinya baharu itu apa maksud? Ada kemudian daripada ketiadaan. Adanya tu, ada makhluk tu kemudian daripada ketiadaannya. Asalnya dulu tak ada, kemudian ada. Maka tak boleh ada dengan sendiri, melainkan ada yang menjadikan. Siapa yang menjadikan? Sudah tentu Tuhan. Sudah tentu Tuhan. Tuhan yang mana? Yang mana Tuhan? Tuhan yang mana? Kita duduk kata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu kita sebutlah, kita tulis di whiteboard. Banyak hari ini orang salah pada nafi. Bila salah pada nafi, tak sempurna pada isbat. Salah pada nafi. Salah pada nafi dia itu salah. I'tiqad mampi dia itu salah. La ilaha illallah. Kita sebut sekali lagi insya-Allah.
Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Balik kepada apa yang kita sebut. Jadi ramai orang kita ada salah pada nafi dan salah pada nafi. Kalimah tauhid la ilaha illallah. Salah pada nafi. Salah di mana? Salah di makna yang dia faham pada kalimah ilah. La ilah, tiada Tuhan. Jadi hak yang dia nafi tu, dia salah nafi tau. Dia salah nafi tu. Bila dia salah nafi tu menyebabkan isbat dia juga salah. Kerana yang dia nafikan itu ialah ma'budul kufar. Dia nafikan tu ma'budul kufar dengan nabi tokoh, nabi apa nama, berhala, nabi bulan bintang, matahari yang disembah oleh orang kafir. Itu bukan ilah. Yang tu tak salah nafi, yang tu tak, kerana yang tu bukan ilah. Kalau kita nak nafi kalimah ilah dengan makna kata ma'budul kufar, berarti tiap kaedah dia sebelum nafi itu ada isbat. Sebelum nafi itu ada isbat. Maknanya sebelum kita menolak itu, mesti dalam hati kita mengaku bahawasanya ma'budul kufar itu Tuhan. Baru kita menolakkan ketiadaan Tuhan. Tapi apa yang murad, yang sebenar di dalam kalimah la ilah itu ialah menafikan akan hak ketuhanan, menafikan akan diri Tuhan yang sama dengan sebenar-benar Tuhan yang sedia ada. Hak bersifat dengan ketuhanan. Nafi Tuhan tu, nafi dua Tuhan, nafi Tuhan yang sama bersifat dengan wujud, nafi Tuhan yang sama bersifat dengan qidam, nafi Tuhan yang sama bersifat dengan baqa, mukhalafah. Nafi itu Tuhan yang sama seperti mana Tuhan yang bersifat sama dengan sifat Tuhan. Itu nafi. Bukan nafi tokoh ini, bukan nafi tokoh siang, bukan nafi apa nama, matahari, bukan nafi itu bukan Tuhan. Tak salah nafi itu. Tak salah nafi. Jadi la ilah tu. La ilah. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Hak mana Tuhan? Hak sama seperti mana Tuhan? Hak tu yang tak ada. Tuhan tu yang tak ada. Sebab tu kita kata, yang mana Tuhan sebenar? Allah lah sebenar. Allah sebenar. Baik.
Lagi kata musannif rahimahullah. Dan tiap-tiap mungkin itu tak dapat tiada bahawa ada baginya yang mengadakan dia, ataupun kerana ia makhluk. Itu tak dapat tidak. Mesti ada yang menjadikan dia, ada yang mengadakannya. Kerana apa? Kerana dia itu mungkin, ataupun kerana diri dia tu baharu, yakni makhluk. Artinya apa yang kata baharu tu? Ada kemudian daripada ketiadaan. Nah, asalnya dulu tak ada azali, tak ada. Nah, ada kita tak sama dengan ada Tuhan. Ada Tuhan ni ada yang zati. Bila kata ada Tuhan, wujud zati. Bila kata wujud zati, ternafi 4 Adam. Adam orang kata apa? Ada zati ni ternafi 4 Adam. Adam sabiq, Adam lahiq, Adam azali, Adam imkan. Di mana ternafi? Wujud Tuhan ni ternafi 4 Adam, ataupun kita kata 2 Adam. Adam azali ataupun Adam imkan. Itu makna i'tiqad kita ada Tuhan. Ada Tuhan, wajib kita i'tiqad ternafi 2 Adam. Adam mana? Adam azali. Apa dia Adam azali? Dulu Tuhan tak ada, lepas tu kemudian ada. Apa dia Adam imkan? Adam imkan ni mula-mula Tuhan ada, lepas tu Tuhan tak ada. Hak tu bukan sifat Tuhan, hak tu sifat kita. Sifat kita wajib Adam azali dan wajib Adam imkan. Itu wujud kita. Sebab wujud kita bukan wujud yang zati. Wujud kita wujud aridi, semata-mata tumpah. Semata-mata tumpah. Itu istilah lah tuan-tuan. Saya sebut pilah istilah. Hati tu guru sebut. Bila kata ada zati, ternafi 2 Adam ataupun ternafi 4 Adam. Adam sabiq, Adam lahir, Adam azali, Adam imkan. Jadi kalau ada kita wajib. Wajib apa? Wajib Adam azali dan juga wajib Adam imkan. Tak ada dulu. Tak ada kita masa dulu, wajib. Tak ada kita masa kemudian, juga wajib. Ada Tuhan, ketiadaan tak ada Tuhan pada masa dulu, wajib. Ketiadaan tak ada Tuhan pada masa kemudian, juga wajib. Nah, dinamakan Adam imkan. Lagi kata musannif rahimahullah, istilah lah tu, istilah. Ada kemudian daripada ketiadaan, dan tiap-tiap yang baharu itu, nah, tak dapat tiada bahawa ada baginya yang membaharukan dia. Apa dia yang kata membaharukan dia? Artinya yang mengadakan dia. Mesti tak boleh ada dengan sendiri. Makhluk ni tak boleh ada dengan sendiri. Akal kita tak menghukum kata makhluk ni ada dengan sendiri. Walaupun ada juga di kalangan manusia yang mengatakan alam ini qadim, tapi balik kepada fitrah manusia, dia tetap menghukumkan bahawasanya mesti bertuhan. Makhluk mesti bertuhan. Fitrah dia tak boleh tak. Siapa pun komunis ke apa kan, walaupun dia kata dia mengaku kata alam ni tak ada Tuhan. Sebab apa? Sebab alam ni qadim. Tak, fitrah manusia memang mengaku kata ada Tuhan. Nah, mengaku kata ada Tuhan. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebutlah. Nah, dalam Quran Allah Ta'ala sebut, alastu bi rabbikum. Semua bakal jawab, qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum. Ulama sebut, setelah mana Allah menjadikan Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala keluarkan semua zuriat Nabi Adam alaihissalam daripada tulang sulbinya Nabi Adam. Kemudian ditanyakan, alastu bi rabbikum. Semua bakal jawab, nama saja manusia, semua bakal jawab, qalu bala syahidna. Semua bakal jawab, ya, kami mengaku kata kamu Tuhan. Maknanya nama saja akal manusia dalam Al-Quran, fitrah manusia mengaku kata ada Tuhan. Tak boleh sembunyi. Walaupun dia takabur, walaupun hati dia ni ditutup oleh Tuhan untuk nak mengikrarkan atas wujud Tuhan, tapi hakikatnya batin dia tetap mengaku kata ada Tuhan. Tak boleh lah, tak boleh lah. Sebab dalil ada dalam Tuhan sebut. Kemudian Allah Ta'ala setelah mana semua zuriat Nabi Adam membuat pengakuan
dimasukkan semula ke dalam zuriat Nabi Adam AS. Kemudian keluarlah satu persatu mengikut masa dan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada azal. Barulah keluar sekor. Ada jadi iman, ada jadi kufur, ada yang jadi taat, ada jadi maksiat, ada jadi mukmin, ada jadi fasik, ada jadi munafik. Keluar macam-macam. Sebab apa? Sebab manusia ini dijadikan di dalam hatinya mempunyai daging ataupun mempunyai jantung, mempunyai hati dan perasaan. Innama summiya qalbu qalban litaqallubi. Dia boleh berubah. Kejap dia iman, kejap dia kufur. Sebab apa? Sebab dalam hati manusia ada hati. Innama summiya qalbu qalban litaqallubi. Dinamakan hati itu hati sebab hati ini dia berubah. Sekejap rajin, sekejap malas. Sekejap rajin, sekejap malas. Sekejap iman, sekejap kufur. Sekejap taat, sekejap maksiat. Dalam hati manusia. Wa inna ma subbiyal insanu insanan linisyani. Pasal apa manusia ni nama manusia? Pasal jenis lupa. Tak lupa lagu mana? Pakat janji dah dulu kata Tuhan tu Allah. Pakat nak taat ke Tuhan dulu ni buat janji belakang. Tapi lah ni semua terkatuk habis pintu hati. Terkatuk habis. Tak kenal Tuhan pun banyak. Hak mengaji kenal Tuhan pun Tuhan tak campakkan dia kenal Tuhan. Lagu mana? Mengaji tauhid ni sampai habis tak faham dah kita. Tapi dia buat maksiat ke Tuhan situ. Mengaji tauhid ni banyak kitab dah habis, tapi dia mengumpat situ. Itu orang panggil makrifah yang ammah. Orang panggil makrifah ma'awah itu. Dia mengaji kenal Tuhan atas-atas, tapi dalam hati dia tak kenal Tuhan. Lagu mana yang kata hati zahir dan batin secara ilmiah pun kenal Tuhan, secara hakikat pun kenal Tuhan. Dia kenal Tuhan seperti mana yang disebutkan dalam kitab-kitab ini, bahawa dia mengisbatkan ada Tuhan itu bukan jirim dan bukan jisim dan bukan alat sifatnya, dan di dalam hatinya tetap di atas takwa Allah. Itu baru kenal tu. Kita banyak lagi nak mengaji kita tauhid ni banyak dah, tapi mengumpat sedia di mulut. Mengaji tauhid ni banyak dah habis kita nak. Tapi gemak lagi buat maksiat. Tapi mengaji kitab tauhid ni banyak dah. Tapi gemak lagi makan harta orang. Tipu orang gemak lagi. Sembang hak sia-sia gemak lagi. Maknanya yang tu tak sampai kepada tauhid yang hak. Tauhid sebenarnya. Jadi kena kuat tu dengan tasawuf. Barulah nak dapat tauhid sebenar. Lagi kata musannaf rahimahullah, mesti berhajat kepada yang membaharukan dia. Artinya yang mengadakan dia. Kemudian jika datang soal atau i'tiraf. Kalau orang tanya kita, datang soal ataupun i'tiraf, kritikan, macam mana? Kalau dia kata datang i'tiraf lah, maka hendaklah engkau jawab daripada i'tiraf atas jalan yang ditutupi. Maka i'tiraf di sini bangkangan. Contoh dia macam mana? Rupa dia. Sebab kalam lafaz di sini dia kata ada alam diri ini, diri makhluk ini adalah mungkin. Apa dia mungkin? Tak dapat tidak daripada yang mengadakan dan menjadikannya. Mesti ada yang menjadikannya. Al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al-alamu hadisun wa kullu hadisin lahu sani'un. Maksud dia gitu. Jawab satu persatu. Sebab nak ambil dalil atas alam ini, dalil atas wujud Tuhan. Mana dalil kata alam ini wujud Allah Ta'ala? Kalau orang datang i'tiraf dan bangkangan, kita nak jawab dulu. Al-alamu mutaghayyir. Alam ini asal hakikatnya berubah. Berubah alam ni. Wa kullu mutaghayyirin hadis. Dan tiap-tiap yang berubah itu mesti ada yang mengubahkan dia. Dia tak boleh ubah dengan sendiri. Sebab kita dulu tak ada, kemudian kita ada. Maknanya berubah. Berubah daripada tak ada kepada ada. Itu makna hakikat berubah. Daripada siang kepada malam, malam kepada siang, daripada muda kepada tua, daripada hijau kepada kuning. Itu maknanya berubah. Itu Arab.
Arah. Bila berubah, wa kullu mutaghayyirin. Nah, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Yang berubah-ubah itu baru. Nah, al-alamu hadithun. Alam itu ialah dirinya baru. Wa kullu hadithin, dan tiap-tiap yang baru itu lahu sani'un, mesti ada yang menjadikan dan yang menciptakannya. Mesti ada, tak boleh ada lah sekali. Maka hendaklah engkau jawab daripadanya atas jalan yang ditututi, yakni atas jalan yang disuruh dan diperintah oleh agama, yakni syarak. Adapun keadaan yang mengadakan itu namanya Allah. Tuhan yang mengadakan itu. Siapa nama dia? Allah. Maka nama Allah dan lainnya, lain daripada nama dia, nama Allah tu banyaklah. Maka iaitu diketahuikan daripada khabar Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maklum dah ni, kita beriman dengan Nabi, kita beriman dengan Rasul, sampai ke hari ini kita mengaku bahawasanya Allah Tuhan kita, Muhammad itu adalah pesuruh kita. Kita mengaku, semua orang Islam dekat mengaku. Nah, pakat mengaku. Jadi khabaran yang sampai kepada kita pun adalah khabar Rasul. Wajib kita beriman. Cuma nilai-nilai ilmu istilah yang ada dalam tauhid, yang tu perlu kita belajar. Hak ilmu yang sampai secara umum, yang tu kita tahu daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tapi yang tu nilai-nilai ilmiah yang ada ataupun kehalusan ilmu yang ada dalam bahasa ulama tu, hak tu yang kena belajar. Hak ilmu secara umum yang tu kita maklum daripada Nabi SAW. Apa Nabi beritahu, Al-Quran beritahu bahawasanya yang menjadikan alam ini ialah Allah. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus Samad tu dia. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Macam-macam lagi dalam Quran Allah Taala sebut. Tuhan beritahu kata Allah lah yang menciptakan. Jadi itu namanya. Maka iaitu diketahuikan daripada khabar Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan apabila sabitlah ada Allah Ta'ala, bila kita mengaku kata zat Allah Ta'ala itu yang ada, mustahillah atasnya adam. Itu istilah dia nak. Mustahillah, yakni istihalah lah, tak terimalah pada akal kita bahawa ketiadaan zatnya Allah Ta'ala. Maknanya tak boleh terima di akal kita bahawa zat Tuhan itu tak ada. Ataupun kita tak boleh terima, akal kita ni tak boleh terima kata zat Tuhan itu menerima kebinasaan. Terima kebinasaan pula. Kemudian kata musannaf rahimahullah, keduanya tidak. Hanya tidak masuk sifat salbiah juga. Jadi sifat wujud kesimpulan. Apa yang kita perlu tahu dan apa yang kita perlu i'tikad pada kesimpulan bagi nama sifat Allah Ta'ala iaitu wujud, bahawa kita i'tikadkan ada zat Allah Ta'ala, diri zat Allah Ta'ala. Jangan sampai kita tak erti kata Allah Ta'ala itu zat. Sampai hari ini, di hari ini ada orang yang masih tak tahu kata Allah Ta'ala itu adalah zat. Dia hanya kenal Allah di nama. Kenal di nama. Ni yang jadi problem, yang jadi masalah. Dia tak kenal Tuhan tu apa dia? Dia hanya kenal nama Tuhan Allah. Sedangkan kenal nama Tuhan tak termasuk di dalam wajib syarat. Tak termasuk. Kenal nama Tuhan itu termasuk di dalam faedah syarat. Nah, kenal nama Tuhan termasuk di dalam faedah, makna keuntungan syarat. Dalam hadis Nabi kata, barang siapa yang tahu nama-nama Tuhan dan barang siapa yang tahu makna bagi nama-nama Tuhan, maka dibuka pintu syurga itu seluas-luasnya untuknya. Dia boleh masuk syurga. Nah, itu orang Islam. Kita menghafal nama Tuhan Allah, apa nama? Nas'aluka ya man huwallahu allazi. Kita hafal sampai habis 99 nama Tuhan. Lepas tu kita buka lagi, mengaji lagi kitab. Kitab apa? Kitab cerita nama-nama Tuhan. Allah apa makna dia? Nah, Ar-Rahman apa makna dia? Ar-Rahim apa maknanya? Di antara kitab yang menyatakan makna kepada nama-nama Tuhan ialah kitab Ta'liqul Asnam. Dalam kitab itu dia ada sebut Allah apa makna dia, Ar-Rahman apa makna dia, Ar-Rahim apa makna dia. Maknanya yang tu kenal makna nama Tuhan. Lepas tu tak wajib syarat.
Tapi faedah syarak tu ada. Hak mana wajib syarak? Mengenal akan makna ketuhanan melalui sifat-sifat Tuhan. Hak Tuhan tu wajib. Hak kenal nama tak wajib. Untung saja. Takkan tak mau pun untung, semua orang mau. Kena hafal lah. Bila hafal nama Tuhan, kena mengaji pula. Makna bagi nama Tuhan. Apa ni Tok Guru pula baca kitab. Cerita bab nama-nama Tuhan pula. Kitab tauhid kita mengaji dah. Ada ustaz-ustaz dia pun baca dah. Sifat ni wujud, apa dia makna dia, qidam, apa dia makna dia. Ni nama-nama Tuhan, kena ada orang cerita dah. Makna Allah Ar-Rahman, Al-Muntaqim, Al-Jabbar, Al-Quddus. Itu nak kena tahu makna-makna bagi nama Tuhan. Makna sifat pun wajib kena tahu. Makna nama Tuhan pun perlu kena tahu sebab dia adalah faedah ilmu. Kemudian kita masuk insya-Allah pada masa yang akan datang cerita tentang sifat salbiah. Ini pun salbi, sifat salbi pun antara sifat yang payah juga, tapi insya-Allah kita akan cuba untuk permudahkan bagi sama-sama kita faham insya-Allah. Wallahu a'lam. Kata musannif rahimahullah, keduanya kita wallahu a'lam. Ada kongsian atau masukan insya-Allah kita. Jadi kalau tak ada tu saya ada satu dua perkara kongsikan kita. Pertama sekali berkaitan dengan sumbangan dan wakaf lah untuk pembangunan pondok masjid pondok Tabaqul di Jakarta. Dan alhamdulillah pembangunan masjid tersebut alhamdulillah kita dah siap bangun. Cuma kita nak siapkan lagi dia punya persyaratan dalam lah. Tuan-tuan boleh terus berwakaf dan tuan-tuan boleh terus berinfak, insyaAllah kita sediakan sedia wakaf dan juga tuan-tuan boleh berwakaf insyaAllah boleh daripada ni. Dan yang keduanya hajat daripada guru saya juga untuk tahun ni kita juga mengharapkan daripada kalangan tuan-tuan yang ingin berkorban bersama-sama dengan pelajar dan juga fakir miskin yang berada di China, Thailand, Pondok Selatan Thailand lah, pondok yang saya mengaji dan juga ada pondok-pondok yang lain. Kalau tuan-tuan ingin berkorban bersama-sama dengan kami dan bersama-sama dengan Tuan Guru, kita bukakan satu bahagian korban di sana insya-Allah dengan nilai harga RM500 kalau tuan-tuan sudi untuk berkorban bersama-sama dengan kami di sana insya-Allah. Jadi Tuan Guru saya telefon dia beritahu kata kalau ada di kalangan tuan-tuan yang teringat ataupun yang ingin berkorban bersama-sama pelajar fakir miskin sana untuk pakai sana insya-Allah. Dan juga tuan-tuan boleh menghadiri sendiri di sana insya-Allah. Jadi yang seterusnya juga korban untuk pondok-pondok yang ada di sebelah Maghrib dan juga di sebelah Kedah, satu dua pondok di Kedah saya juga uruskan sudah beberapa tahun. Saya juga uruskan alhamdulillah ada juga sambutan. Dan juga pada tahun ini kita buka sekali lagi untuk tuan-tuan berkongsi korban bersama-sama dengan tutup fakir di sebelah utara sana. InsyaAllah kita akan tunaikan dengan nilai bahagian cukup sebanyak RM650. InsyaAllah lah kalau tuan-tuan berhajat untuk berkorban bersama-sama dengan kami yang akan menunjukkan pelajar-pelajar pondok sana, tuan-tuan boleh dah jumpa dengan saya ataupun telefon saya kemudian dia insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma aghfirna bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma faqqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma فرقنا من بعده فرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.